Saya tak dengar. Saling kenal mengenal. Ah, Kenal mengenal. Jadi ikhtilat ni dia daripada bahasa Arab. Daripada asal huruf dia khalata. Khalata ni maksudnya bergaul, bercampur. Itu ikhtilat. Tapi zaman sekarang ikhtilat dah tak macam zaman dulu. Kalau zaman dulu ikhtilat orang tua yang buat, iaitu berjumpa di antara orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Mereka berkumpul untuk menceritakan tentang di antara keinginan kedua belah pihak lah. Macam tu. Tapi zaman sekarang diguna juga ikhtilat itu untuk antara kedua pasangan. Antara kita panggil boyfriend lah, gitu tu lah. Di antara girlfriend dengan boyfriend macam tu kan. Macam kalau kita tak kenal orang tu, macam kita tak rapat, tak kenal sangat lah. Tapi kita boleh macam ni. Contoh macam Mimi dengan saya kan. Mimi dengan saya tak kenal ni. Jadi sekarang saya memperkenalkan diri saya kepada Mimi dan Mimi juga memperkenalkan diri Mimi pada saya. Itu nama dia ikhtilat. Itu ikhtilat lah. Ikhtilat. Ikhtilat tu ialah perkenalan. Maksudnya perjumpaan dan saling mengenalkan diri. Walaupun dalam ni lah. Walaupun dalam ni. Kira Ustaz macam mana dah? Ustaz dah ikhtilat dah ni. Tak adalah, tak apa. Ni maksudnya ikhtilat bukan lelaki dah ni. Apa? Tak apa Ustaz. Ikhtilat tu dia ada beberapa bentuk. Ikhtilat bentuk kawan. Ikhtilat bentuk jodoh. Macam tu. Macam ni mungkin ini ikhtilat untuk pertemanan. Maksudnya saling kenal mengenal untuk menjadi sebagai teman. Macam tu. Jadi dia sebenarnya ikut situasi. Kalau situasi dia tu membawa kepada pertemanan, dia akan jadi pertemanan. Ikhtilat tu berbentuk pertemanan. Kalau ikhtilat tadi tu untuk membawa maksud kepada jodoh, ikhtilat tadi tu dia akan jadi kepada jodoh. Ta'aruf tu pula dia ikhtilat ta'aruf. Ikhtilat ni dia berjumpa. Ta'aruf dia memperkenalkan. Ta'aruf tu dia lebih ni lagi, lebih apa orang kata? Dia lebih, maksudnya ta'aruf ni digunakan untuk orang yang nak macam jodoh. Faham tak? Ya. Kalau ta'aruf ni dia biasanya digunakan untuk apa? Untuk jodoh. Macam tu. Tapi ikhtilat yang saya cakap tadi tu, ikhtilat yang maksudnya dia perjumpaan tau. Ikhtilat ni dia perjumpaan. Dan perjumpaan tu kadang-kadang macam sekadar dalam live macam tu. Tak. Maksudnya perjumpaan dalam bentuk apa pun. Call ke, live ke, secara depan ke. Macam tu. Dating ke Ustaz? Astaghfirullahaladzim, korang ni. Ini kita orang tengah, ini Mimi tengah bertanya, bukan dating. Korang jangan nak je pelik-pelik saya. Gila boleh habis. Ya, jom. Tu dekat mana tu? Saya dekat luar kedai makan. Ya betul. Ikhtilat tu dia adalah ikhtilat perjumpaan. Ta'aruf tu pengenalan. Tu. Ikhtilat perjumpaan. Perjumpaan. Bukan perjumpaan. Ikhtilat ni contoh situasi dia lah. Apa? Contoh situasi dia. Contoh macam sekarang ni ikhtilat lah ni kita. Maksudnya kita berjumpa. Abu. Hukum. Ni nampak tak ada orang tanya ni. Ikhtilat hukum dia halal ke haram? Sebab tu kita cakap dulu, ikhtilat tu dulu dibuat di antara dua keluarga, bukan dibuat di antara pakwa makwa.
Bila buat makwa tu yang jadi hukum dia haram. Bila dibuat oleh dua ahli keluarga, maka ikhtilat tadi tu dia akan jadi batasan, dia akan ada batasan. Saya pening. Tak, maksud saya macam ni. Kalau orang-orang dahulu Tengok ni. ikhtilat tu dia perjumpaan. Ta'aruf, memperkenalkan diri. Dah kita berjumpa, lepas tu kita kenalkan diri. Betul tak? Macam Kim dengan Mimi ni. Ni kita jumpa, betul tak? Ni berjumpa kan? Jumpa. Sekarang saya kenalkan, saya Kif daripada Pahang. Tu ta'aruf. Oh, okey. Tapi biasa orang guna perkataan ikhtilat tu sebab dalam ikhtilat tu dia dah ada ta'aruf. Faham tak? Kau buat faham, Mimi? Faham. Tak, biasa orang guna perkataan ikhtilat sebab dalam ikhtilat tu dia dah ada ta'aruf, dia dah sekali. Macam tu. Sebab tu dia kena belajar. Kalau kita dulu belajar dalam ilmu satu nama dia ilmu mantik, umum khusus. Umum khusus. Dalam perkataan umum tu dia dah ada ayat yang khusus. Terima kasih Ustaz. Awak study sampai mana? Saya study sampai sikit-sikit je. Mimi tak tanya pun. Tanya apa? Ta'aruf haram. Tak ada orang cakap ni. Ada orang cakap Mimi tanya hukum ikhtilat. Oh, saya tanya? Tak, ni orang ni tanya. Orang ni cakap. Oh, dia tanya. Sini ni malam ni tiba-tiba viewers kat sini 964. Saya pun Ustaz. Daripada tengok orang Ustaz. Sebab Mimi lah ni. Bukan. Daripada tengok Ustaz, daripada tengok Ustaz. Cuba Ustaz tak pakai Betul lah songkok. apa yang Ustaz cakap. Ustaz pakai songkok lepas masuk. Haramkan. Dia sebenarnya macam ni. Kalau di setiap pergaulan, kalau kita menjaga jarak, kita menjaga had batasan di antara lelaki dan perempuan, kita menjaga pandangan, maka hukum haram tu tak ada. Dia yang menjadi haram bila di antara kedua belah pihak, antara lelaki dan perempuan, tak menjaga pergaulan dan begitu juga tidak menjaga pandangan dan pergaulan tadi tu bebas. Macam tu. Sebab tu nak jatuhkan hukum haram tu, dia sebenarnya ada dia punya spek-spek dia macam tu lah. Bukan contoh ni Kif dengan Mimi ni kan, ni dekat live ni. Haram. Tak. Korang yang cakap haram tu tanggung akhirat nanti. Okey, macam ni halal lah Ustaz? Bukan halal. Dia bukan halal lah haram. Maksudnya mubah. Boleh. Boleh lah. Boleh. Ada dah ni. Faham. Kenapa sebelah duk cakap salah apa yang salah? Macam mana Ustaz kalau Ustaz ada balas, Ustaz tak pernah jumpa siapa-siapa lagi? Pernah? Bawa awet-awet je. Awet? Astagfirullahaladzim. Jumpa maksudnya perempuan-perempuan lah. Pernah live dengan Ustaz. Ada je. Lepas tu Ustaz bawa, Ustaz kick terus ke Ustaz macam stay lagi? Tak adalah, kita fikir-fikir. Kadang-kadang dorang kan, dorang nak naikkan dorang punya ranking. So kita fikirlah. Ustaz ni betul-betul iman kuat lah. Tahu. Tak, biasanya macam ni. Kalau fikir dengan yang non-Muslim, saya suruh dia mute je. Kita mengaji macam biasa. Ngaji lah time tu. Okay, faham. Macam tu lah.
Ni ustaz, Orang ni saya ni ustaz selesa. Kalau saya macam, bukan saya tak minat, cuma saya tak selesa lah orang kata. dia macam ni. Untuk nak menjadi pendakwah, dia kena selam seluruh orang. Ha? Dia kena selam seluruh orang. Zaman tadi Mimi cakap zaman fitnah. Ha? Tadi kan Mimi cakap zaman fitnah. Betul. Perempuan dah ada serata dunia. Kalau dulu, kalau dekat Yaman, perempuan susah kita nak tengok. Betul. Cuma bukan tak boleh. Contoh macam Kif dengan Mimi, bukan tak boleh kita bercakap, tapi kalau benda tu benda yang berkaitan dengan agama tak ada masalah. Kalau benda tu benda yang positif tak ada masalah. Benda yang bukan yang memberi tidak bagus kepada orang, maksudnya kita bagi tahu dekat orang. Contoh macam ni, macam Mimi tanya kan, tiba-tiba dia tanya, Ustaz saya nak tahu benda yang ikhtilat, adakah salah Kif untuk nak bercakap dengan dia untuk menerangkan sesuatu yang baik, macam tu. Ya, bukan benda yang lara, bahkan benda yang bermanfaat. Dia bukan ustaz tau. Dia bukan ustaz, dia orang biasa je. Boleh saya nak tanya macam, sini saya tanya je lah, macam kan lelaki ni kena pakai, ada yang pakai songkok, ada tak pakai songkok. Songkok ni sebagai apa? Macam mana nak cakap? Dia macam ni lah. Songkok ni macam kita nak mengaji Al-Quran kan. Kita nak buat benda-benda baik, kita nak solat, harusnya sebaiknya kita pakailah kopiah. Macam tu. Kan? Dan kopiah ni pula apa? Korang carilah sendiri. Korang carilah sendiri. Contohnya. Kalau Nabi dulu pernah pakai kopiah, jadi benda tu akan jadi sunnah. Apa yang Nabi pernah buat, kita ikut. Mungkin dia berbeza tak sama dengan serban juga. Macam tu. Tak sama. Kalau Nabi pernah pakai kopiah zaman dulu, tapi mungkin bentuk kopiah Nabi lain. Zaman kita ni dah lain. Biasalah dah berlalu zaman. Orang dah renovate orang Nabi. Yang penting kopiah masih menutup kepala. Macam tu. Bahkan orang alim kalau menunjukkan kepala dia tu satu keaiban bagi mereka. Macam tu. Ya Ustaz, banyak dah Ustaz bagi saya ilmu yang saya tak tahu lah. Kalau cakap gurau-gurau tak boleh lah kiranya. Boleh gurau tu, tapi jangan gurau yang melampau. Contoh macam ni. Mimi, dekat mulut ni ada kicap. Takkan tak boleh. Ni contoh-contoh. Contoh macam kurang. Sebab diorang cakap dekat sini, cakap kalau macam tu tak boleh lah cakap dengan perempuan benda-benda gurau-gurau. Boleh, tapi benda bergurau tu bukan membawa kepada, maksudnya kepada syahwat, bukan membawa kepada benda-benda yang lara, benda-benda just, maksudnya kita sebagai manusia ada juga part-part yang kita nak, maksudnya nak menggembirakan orang. Macam tu. Kan yang seterik je. Ataupun gurau yang nak menjatuhkan. Contoh dia Kif ni gurau dengan Mimi, benda yang nak menjatuhkan dia punya harga diri, maruah tu haram, tak boleh. Tapi gurau segala untuk nak bagi happy, biasalah kan, ni kan media sosial. So media sosial takkanlah nak serius je macam ni. Korang tengok ramai juga ustaz-ustaz Azhar, ustaz-ustaz lain semua. Takut tak selesa je tadi. Dia maksudnya kena pandai. Lara tu macam mana? Lara tadi tu. Pick up line tu ustaz boleh tak? Diorang tanya, pick up line boleh tak? Dia tahu dah. Diorang jawab dah sendiri. Terima kasih share ilmu. Tadi kita dah bagi tahu tu, dekat situ ada dia punya jawapan untuk orang yang nak tanya. Pick up line sweet boleh tak? Ustaz ni kalau baca komen bagi tahu saya. Saya risau. Bukan, diorang cakap pick up line sweet boleh tak?
Oh, macam mana? Boleh ke kalau contoh kita tak kenal lelaki tu kan? Macam ni kau ni sini tapi dia bagi duk bagi pikat line, saya duk bagi pikat line tu macam mana pula? Satu ni. Just gurau-gurau kan. Gurau kalau betul-betul? Kalau betul-betul ikutlah. Moga ada jodoh. Ha. Oh tak ada macam haram ke tak lah? Macam dosa. Tak adalah. Dia macam ni. Benda yang mengundang kepada syahwat, hukum dia haram. Tak boleh. Macam tu. Benda yang mengundang kepada syahwat ni contoh. Contoh. Kita tengok dinding. Ni dinding ni. Di sebelah saya ni ada dinding. Saya tengok dinding ni, saya bayangkan seseorang. Haram hukum dia. Macam tu. Itu ada yang telah dikatakan oleh ulama dalam kitab. Haram. Dan sekarang ni dia bergurau dengan perempuan. Perempuan tu bukan mahram dia. Sekarang dia guna pula ayat-ayat manis supaya perempuan tu jatuh cinta dengan dia. Jadi hukum dia apa? Itu hukum dia apa? Dan tadi kata bercakap dengan perempuan yang bukan mahram untuk benda yang larang-larang lalai. Saya ni banyak kali dah. Bila saya buat live dengan siapa-siapa mesti lelaki tu bagi pikat line kat saya. Sekarang ni sekarang ni Mimi tanyalah dulu dekat dia. Ni pikat line nak goda saya ke apa? Kalau nak gurau-gurau tak apa. Kalau nak gurau-gurau tak apa. Ni pikat line ni mengundang kepada syahwat ke tak? Tanya dia balik. Tapi macam mana kita nak tahu tu gurau-gurau orang kita? Gurau. Tengoklah kan manusia ni kan dia ada bahasa tubuh. Tak dengar kan? Manusia Mimi. Tapi saya tak ada. Sebenarnya macam ni lah. Sebab saya dulu sampai sekarang memang saya fikir orang cakap itu hanya gurau-gurau lah, bergurau. Sebab dalam ni kan media sosial ramai yang tengok. Takkan nak serius betul ya? Mestilah bergurau-gurau. Ya betul. Macam tu lah gurau-gurau semuanya. Tak apalah Ustaz. Saya pun rasa macam lama-lama pun saya takut lah. Jadi benda fitnah pula kan. Tapi sebelum tu saya nak suruh nak Mimi dengar satu selawat. Boleh? Boleh. Memang saya nak bagi tahu dia tapi rasa. Tak apalah Ustaz bagi. Kalau niat nak jadikan jodoh, lebih baik jumpa mak dia terus. Jangan pick up line dekat dia. Uish. Betul Ustaz, betul. Tapi ada orang macam tu, ada orang dia pandangan pertama tau. Dia macam bila tengok seorang perempuan, dia dapat pandangan pertama. Tapi kalau nak tahu lelaki tu lelaki yang bagus untuk kita, bila dia tengok kita, dia selalu tundukkan pandangan itu, insya-Allah pilihlah buat dah jadi jodoh insya-Allah. InsyaAllah. Okay Ustaz, boleh ya. Walaupun suara saya tak merdu, tapi saya nak suruh Mimi bagi kita cakap panjang kan, selawat dulu satu. Okay, betul. Bagus Ustaz. Kalau macam tu cara dia nak kenal dulu Mimi. Saya lupa dah bersih kan. Dia bukan bekas skincare. Sebelum tu sebenarnya Kif ni dah nak fikir dengan Mimi ni kali yang keempat. Di invite kali pertama waktu tu dia sibuk. Waktu kedua dia dalam kereta. Waktu yang ketiga di invite Kif tak terima. Ni kali keempat. Ya ke? Ustaz yang invite saya kau? Tak Mimi yang invite. Mimi invite Ustaz. Masa tu Ustaz dalam kereta. Bukan. Kali pertama Mimi nak pergi kerja. Nak pergi kerja ke nak ke mana tak? Saya terima. Mimi cakap saya ada kerja. Dia cakap it's okay lah, tak apalah. Kali kedua waktu tu banyak Ustaz fikir saya je lah banyak. Lepas tu kali kedua waktu tu Mimi dalam kereta. Ustaz minta maaf, saya nak cakap nak pergi mana dalam kereta. It's okay, tak apalah. Kali ketiga saya tak terima. Mimi saya tak terima. Ni kali keempat masih terima. Jangan tu tak terima. Aduh. Betul? Inilah kali keempat. Keempat okey. Macam mana kalau kali keempat? Ustaz tiba-tiba nak terima. Bagi saya lebih baik rujuk Ustaz Azhar atau Ustaz yang lebih faham. Dia sebenarnya macam ni. Konsep dia ialah
benda yang haram kita tidak boleh mengharuskan ataupun menghalalkan. Tapi beberapa sudut bukan semua benda haram. Jangan jadikan benda yang tidak haram, kamu jadikan benda itu haram. Contoh bercakap berkaitan tentang agama dan tidak mengundang langsung tentang nafsu syahwat, hanya semata-mata tentang agama. Itu tak ada masalah langsung. Bahkan benda yang bagus. Maksudnya kalau seseorang dia mau bertanya dan kita ni menjawab, itu adalah benda yang bagus. Tapi kalau contoh macam saya ni, orang nak panggil saya ustaz kan. Saya terasa macam, uish, ini bahaya lah tengok perempuan ni. Lebih baik saya tak payah jawab daripada awal. Macam tu. Ustaz hidung sumbat ke? Tak pun. Alhamdulillah, nasib baik lah. Buat masa sekarang ni, saya tak bayar lagi lah. Tak, ni saya ni jawab ni. Okey. Saya belajar sikit je. Habis Bukhari Muslim je, tak banyak pun. Okey, Ustaz, boleh saya selawat? Okey, kita selawat Walaupun suara tak sedap, Mimi kena dengar juga. InsyaAllah. Biar berdekat. Sedap, betul Ustaz. Sambil satu mesh. Boleh. Ustaz selawat tu. Kalah lah kita dengan Mimi ni. Tak apa Ustaz, janji selawat tu. Saya nak selawat tu je. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Live kita malam ni tak memberi kemudaratan kepada orang yang menonton. Tak apa. Oh. Allahumma salli salatan kalimatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu. Saya sampai situ je. Saya ingat yang tu je Ustaz. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu